Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang pengaruh kan, sebelum saya ingin kongsikan dengan anda, ada 6 pilar, ada 6 tiang utama, ada 6 tonggak utama untuk kita membina daya pengaruh kita, tak kisah sama ada dalam bisnes kita, kita sebagai seorang leader, ataupun kita sebagai seorang ketua dalam organisasi kita, tuan-tuan dan puan-puan. So, ini adalah 10 ciri-ciri seseorang itu telah terpengaruh dengan kita. So, apa ciri-cirinya tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, mereka akan kata, betul lah apa yang Puan Nurayati kata tadi. Contoh. Betul lah apa yang Puan Suhaila kata tadi. Contoh. So again, mereka bersetuju. Dan persetujuan itu tak semestinya terluah daripada mulut diorang, tapi dia terfikir di hati dia. Maksudnya terlintas dalam hati dia. Betul lah apa yang Umairah bagi tahu. Contoh. Betul lah apa yang Puan Siti Nadia cakap tadi. Memang betul. Yes, she is right. Contohnya. So itu adalah ciri-ciri orang sudah terpengaruh dengan kita. Right? Ciri-ciri yang kedua adalah gerak hati. Orang ada gut feeling yang membuatkan, dia ni boleh percaya ni. And I do believe, tuan-tuan dan puan, pernah ada gerak hati yang kita cakap, dia ni boleh percaya ni, dia cakap ni. Maksudnya, he or she can be trust. Dan yang ketiga, apakah tanda-tanda orang itu ataupun kita telah terpengaruh dengan seseorang? Kita mengikuti cara dan tingkah laku individu tersebut. Right? So ini adalah yang ketiga. Jadi, kalaulah contoh kita nak mengetahui tanda-tanda tim kita, tanda-tanda staff kita, tanda-tanda stokis kita, tanda-tanda health planner kita ataupun orang-orang yang berada di bawah kita telah terpengaruh dengan kita, mereka telah mengikuti tingkah laku kita. Right? Contoh, dulu diorang tak selalu solat duha kan, sekarang diorang dah solat duha dah. Sebab kita lah role model dia. Macam tempoh hari kita belajar pena kan. There are 2 types of leader, betul? Yang pertama transactional, yang kedua adalah transformational. So transformational ni adalah orang yang menjadi role model. So again, yang ketiga adalah ciri-ciri mereka adalah mereka mengikuti cara dan tingkah laku orang yang mereka telah terpengaruh. Right? Yang keempat adalah suka baca bahan bacaan yang dibacanya. So ini adalah yang keempat. Kalau macam contoh, kita tengok, staff-staff kita, tim kita sudah baca buku Rich Dad Poor Dad kan. So maksudnya itu tanda-tanda terpengaruh. Mereka telah terpengaruh dengan kita. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan, mereka menerima teguran dengan hati yang terbuka. Ini yang penting, tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah kita akan kongsikan dengan anda ada 4 step. Macam mana nak memberi ataupun mempengaruhi orang dan akhirnya orang tu tak terasa pun dengan kita. Yalah kadang-kadang mungkin tuan-tuan dan puan, tuan, kalau saya cakap macam ni nanti dia terasa macam mana? Tadi kan kita rasa macam zap kan, macam contoh pak cik saya kan. Kau nak berjaya kan Rizal? So saya pun kata, ya pak cik. Kau tahu kan nak berjaya ni bukan mudah, tapi kalau dengan semudah membaca pun kau tak boleh, macam mana kau nak berjaya? So again, proses itu dia buat selepas ada beberapa langkah yang dia buat sebelum ni. Right? Dan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan langkah tu. Berapa ramai nak belajar langkah tu tuan-tuan dan puan. Right. So again, yang kelima adalah ciri-ciri orang itu telah terpengaruh dengan kita, mereka terima teguran kita ataupun kita terima teguran dia dengan hati yang terbuka. Kita tak rasa macam iri hati, kita tak rasa macam macam bagus sangat dia ni. Tiba. Contoh tuan-tuan dan puan. Alright. Yang keenam adalah teruja bila berjumpa dengannya. Ya Allah, hari ni bos masuk, ya Allah. Ya Allah, hari ni ada meeting dengan bos. Contoh. So, itu adalah yang keenam. Tuan Dayan, tiba. Okay. So, ini adalah ciri-ciri. So, bila kita masuk sahaja dalam grup tu, dia orang teruja. Sebab ada kalanya, ada certain leader yang orang respect dia sebab dia punya jawatan. Habis saja jawatan dia, orang pun dah tak respect. Berapa ramai yang pernah jumpa orang macam tu? So that is why tuan-tuan dan puan, Simon Sinek pernah pesan, dia kata, kita kadang-kadang berada di level tu bukan sebab kita power, tapi sebab kita hormat dengan jawatan kita. Tapi
kalaulah kita tak hormat orang, percayalah, kalau habis saja term kita, orang pun tak peduli kita. So that is why tuan-tuan, daya pengaruh ni, dia bukan semata-mata jawatan kita, dia bukan semata-mata kita adalah seorang KSU ke, ataupun ketua setiausaha kementerian ke, setiausaha bahagian ke, SUB ke, ketua jabatan ke, ketua unit ke, ataupun leader ke, ataupun sesiapa sajalah. Tapi benda tu, walaupun kita sebagai seorang individu, kita juga boleh create, ataupun kita juga boleh bina, insyaAllah. Right? Jarang staff teruja bila nak meeting dengan bos kan. Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan, apa yang dilakukan sentiasa kelihatan betul pada pandangan kita. So inilah yang kadang-kadang menghasilkan orang taksub. Pernah jumpa tak orang taksub kan? Pentaksub lah kau ni, contoh. So again, pentaksub tu adalah orang-orang yang selalunya terpengaruh dengan individu tersebut. Right. So bayangkan, kalaulah orang yang dia taksub itu orang yang sangat bagus. Contohnya dengan Nabi SAW. Bagus tak? Bagus. Tapi kalau sebaliknya, tak bagus tak teman-teman? Tak bagus. So that is why teman-teman, kalau kita ada ilmu ni, kita kena jadi seorang yang betul-betul berhati-hati sebab kita takut nanti kita mempengaruhi dengan jalan yang negatif contohnya. So again, apa yang kita lakukan sentiasa kelihatan betul pada pandangan kita. Betul Cik Puan Hamiza. So yang seterusnya adalah menjadikan dia sebagai benchmark. Contoh, kita telah terpengaruh dengan Puan Suhaila contohnya daripada AMS Empire contohnya macam, wah, aku nak kan apa-apa aku mesti macam Puan Suhaila lah, tudung pun macam dia contohnya. Ataupun kalau lah macam contoh kita dah terpengaruh dengan Puan Suma Chandra kita kan, kita mesti akan membuatkan Puan Suma kita menjadi seorang benchmark contohnya. Ataupun mungkin kita sudah terpengaruh dengan Puan Yusniza kita menjadikan Puan Yusniza sebagai benchmark. Apa-apa Puan Yusniza. Contoh. So ini adalah ciri-ciri yang ke-8. Yang ke-9 tuan-tuan dan puan, Puan Suhaila top producer September AMS Empire. Amin. Yang ke-9, bila kita bercakap atau bila orang tu bercakap sahaja, dia akan wujud eureka ataupun aha moment. Oh, aha. Contohnya. Right? That is why tuan-tuan dan puan, ciri-ciri ataupun membina gaya pengaruh ataupun daya pengaruh, kita perlu sekurang-kurangnya bercakap di level to educate. To educate level berapa tuan-tuan? Boleh tunjuk jari anda. To educate level ke berapa? Yes, level ketiga. Sebabnya bila kita bercakap dan akhirnya mereka ada eureka ataupun aha moment ataupun mereka belajar sesuatu, ini juga adalah ciri-ciri mereka terpengaruh dengan kita. Ataupun kita terpengaruh dengan seseorang itu. Dan last but not least tuan-tuan dan puan, kata-katanya sentiasa terngiang-ngiang. Contoh, saya terpengaruh dengan pak cik saya kan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kisah tu tahun 2008 kot. Tapi sampai sekarang masih terngiang-ngiang lagi. Rizal, kau nak berjaya kan? So saya cakap, iya Datuk. Kau tahu kan berjaya ni bukan mudah, nak berjaya ni bukan mudah. Saya pun kata, iya Datuk. Tapi Rizal, kalau dengan semudah membaca pun tak boleh, macam mana kau nak berjaya Rizal? Dia terngiang-ngiang sampai sekarang. Wah, Puan Shalina kata, terngiang-ngiang cerita Coach Rizal. Wah, thank you so much. So, itu adalah ciri-ciri orang ataupun kita telah terpengaruh dengan seseorang itu. Alright? So, tuan-tuan dan puan, boleh follow so far? Berapa ramai yang belajar sesuatu so far? Boleh saya tahu?